Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, Ketua Polis Negara memberikan amaran keras kepada anggota, kepada penyelia, kepada yang bertanggungjawab di dalam pasukan ini. Jadi menarik untuk kita dengar apakah amaran ataupun penegasan yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara ini. Dan perkara yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah hutang Dusuki masih berbaki 12.000 sahabat-sahabat semua. Akhirnya selepas Dusuki ini sebenarnya kalah saman fitnah berkaitan dengan tabung haji yang membuat fitnah kepada Dr. Mujahid. Akhirnya beliau kalah dan diarahkan beberapa bulan ini beliau hilang entah ke mana. Walau bagaimanapun Dr. Mujahid menyatakan terima kasih kerana sebahagian daripada hutang itu telah dibayar, tetapi masih hutang 12.000 kata Mujahid kepada siapa ini, kepada Dusuki ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan daripada Dr. Mujahid berkaitan dengan perkara ini. Jadi kalau kita lihat Dr. Mujahid menyatakan pembayaran kos penghakiman section oleh Ustaz Dusuki. Katanya, saya telah dimaklumkan oleh peguam cara saya pada minggu lepas bahawa peguam Ustaz Dusuki telah menghubungi mereka untuk menyelesaikan tuntutan saya untuk jumlah sebanyak 11.000, yaitu kos yang diberikan oleh hakim pada 14 September 2022 dalam perbicaraan di Mahkamah Seksyen di Shah Alam. Saya mengesahkan bahawa Ustaz Dusuki telah pun membuat bayaran tersebut pada hari ini melalui peguam beliau. Lanjutan dari itu, saya telah pun mengarahkan peguam saya untuk menarik balik saman penghutang penghakiman yang ditetapkan untuk pendengaran di Mahkamah Seksyen Shah Alam pada hari Jumaat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pembayaran kos tersebut. Namun demikian, suka saya ingatkan bahawa Ustaz Dusuki masih lagi berhutang kepada saya jumlah kos penghakiman sebanyak 12.000, yaitu sebanyak 7.000 untuk kos rayuan beliau yang telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Mei 2023, dan kos sebanyak 5.000 untuk kos rayuan beliau yang telah ditarik balik di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada 23 Ogos 2023. Kos ini semua adalah berkaitan dengan kes yang difailkan Ustaz Dusuki terhadap saya berhubung dakwaan penjualan tabung haji kepada orang bukan Islam. Kes tersebut telah melalui perbicaraan dan rayuan di peringkat mahkamah, yang mana umumnya sudah pun mengetahui keputusan akhir kes tersebut. Jadi saya juga telah memfailkan, kata Dr. Mujahid, dan menyerahkan kepada Ustaz Dusuki saman penghutang penghakiman untuk tuntutan penghakiman di Mahkamah Tinggi Shah Alam, dan tarikh perbicaraan telah pun ditetapkan pada 15 Februari ini. Dan saya berharap, katanya, Ustaz Dusuki dapat menyelesaikan baki jumlah tuntutan saya sampai 12.000 secepatnya mungkin, supaya tindakan guaman yang sedang berjalan ketika ini dapat dihentikan dan kita dapat memfokuskan kepada perkara-perkara lain yang lebih penting dan besar manfaatnya kepada umat. Itu ada kenyataan terkini daripada YB Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof Rawah. Sahabat-sahabat semua, nampaknya kedegilan yang dilakukan oleh Ustaz Dusuki ini, akhirnya beliau telah membayar, tapi bayaran yang dilakukannya itu hanyalah 11.000 dan masih ada lagi berbaki sebanyak 12.000 seperti mana yang dinyatakan oleh YB Mujahid, YB Dr. Mujahid. Sahabat-sahabat semua, dia yang saman sebenarnya, Dusuki yang saman, tapi akhirnya dia kalah saman karena ternyata bahwa dakwaan yang dibuatnya berkaitan dengan aset tabung haji yang dijual kepada orang bukan Islam kononnya itu adalah sebenarnya satu penipuan, satu fitnah, berita palsu yang dinyatakan oleh Dusuki sendiri. Lalu dia saman, lalu dia kalah saman fitnah. Ini satu yang amat memalukan, sahabat-sahabat semua. Alright, perkara yang kedua, amaran keras Ketua Polis Negara. Ini menarik untuk kita dengar bersama kenyataan ucapan daripada Ketua Polis Negara. Memang satu yang padu, dan kita harap perkara ini menjadi perkara yang harus diambil berat oleh penyelia-penyelia di dalam pasukan Polis Diraja Malaysia ini. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, saya mau kita mendengar video ini. Tak akan balik tanggungjawab kepada penyelia. Dia memang bertanggungjawab.
Kita buat peraturan 3C, kita nak bagi tahu, you selama ini you slow penyeliaan you. Kita nak letak balik tanggungjawab you sebagai penyelia. You kena menyelia. You jangan salah anggap, penyelia jangan salah anggap. Saya pun penyelia. Saya berpesan pada diri saya juga hari ini, bukan pada Datuk-Datuk Seri dan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pesan pada diri saya juga. Saya mesti jadi orang yang baik, mesti menjadi pegawai yang baik, mesti tunjuk teladan yang baik. Balik daripada ini, back to basic. Saya nak keluar saja anggota tugas sekurang-kurangnya 15 minit. Penyelia mesti mengambil taklimat, cek dia punya buku saku, berapa duit dia bawa, cek dia punya senjata, betul ke dia bawa senjata, cek walkie-talkie dia bawa, dia keluar untuk tugas. Dia mesti dah ambil senjata, bukannya dia ambil senjata orang yang balik daripada tugas. Kalau MPV ke URB bukan macam tu. Dia ambil senjata di Ambra. Saya pun tahu kalau di daerah ini malam tak ada Ambra, tetapi budak inquiry ada. Betul tak? Tuan, ni kalau di daerah macam mana? Nak ambil senjata, bagi tahu saya satu OCPD. Macam mana budak MPV keluar tugas nak mengambil senjata? Satu OCPD bangun. Malam hari. Satu OCPD bangun. Cerita saya. Pasal tu lah. Pasal tu saya cakap semua slack. Engkau tak tahu sistem keluar senjata pada pukul 2 pagi. Engkau pun tak tahu. Jadi OCPD, engkau pun tak tahu MPV engkau keluar betul ke buat senjata. Adakah MPV nak keluar ni tunggu MPV nak balik? Dia nak kosongkan kawasan dia? Bengong ke apa? OCPD pun tak tahu. Bangun satu OCPD kalau boleh jawab. Datuk Seri, OCPD kita yang ada, patutlah budak-budak bawah macam nak mampus, kutip sana kutip sini. Itu pun kau tak tahu. Aku tak mau tanya lebih. Aku nak tanya operator malam hari siapa dia? OCPD daerah ni, operator malam hari siapa dia? Berapa line, hunting line ada kat daerah? Itu pun korang tak tahu. Jadi OCPD konon. Lepas pada ni semua OCPD, you ambil tahu semua jabatan, semua section, semua unit. Pasal itulah IS komplain. Allowance claim bulan ini 3 bulan lagi nak dapat. Anggota komplain pada IS. Pasal OCPD pun tak ambil pot. Allowance punya perjalanan nak buat allowance ni pun sampai pada siapa? Sampai pada siapa? Nak sampai pada IPK bila? Mesti kenapa mesti 10 hari bulan mesti buat allowance? Tak boleh lebih. Semak semua boleh. Jangan ingat kita kat Bukit Aman ni bangang sangat. Kau ingat aku bangang sangat? Selama ni kita cakap yang baik-baik. Kita nak pulihkan PDRM. Ini standard kau nak pulihkan PDRM. Engkau langsung tidak bersama-sama dengan kepimpinan tertinggi PDRM. Tak payah ada dari KPD pun tak apa. Saya nak basic tu semua patah balik. Saya cerita balik. Mesti keluar, siapa juga yang akan keluar, mesti tulis diary, taklimat akan diambil. Kalau MPV, dia punya penyelia akan ambil taklimat. Kalau malam, ketua inquiry akan ambil taklimat. Pasal penyelia dia, ASP tu dah memuta pukul 2 pagi. Itu pun KBD tak pernah tahu. Tak pernah ambil pot. Melainkan memang dia ada penyelia khas. Bacakan. Okey, Encik. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia sedikit
sebenarnya bukan sedikit tapi agak berat ya. Amaran dan juga penegasan daripada Ketua Polis Negara ini supaya penyelia-penyelia ya, pemimpin-pemimpin ya bertanggungjawab untuk memulihkan, sebenarnya ini yang sedang diusahakan oleh Polis Diraja Malaysia ini untuk memulihkan ya imej itu supaya lebih ya telus dan rakyat kembali mempercayai Polis Diraja Malaysia. Jadi kita harap ya amaran dan juga penegasan yang diberikan oleh Ketua Polis Negara ini diambil serius oleh seperti mana kenyataan oleh Ketua Polis Negara ini. Dan dengan itu kita percaya sekali lagi ya Polis Diraja Malaysia ini akan dapat memberikan ya perkhidmatan yang terbaik dan juga rakyat akan mempercayai perkhidmatan kerja yang mereka lakukan. Walaupun bukan semua sebenarnya, cuma sebahagian, tapi kita harap pembersihan yang sedang diusahakan oleh kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia ini dapat dilakukan sebaik mungkin. Itu sedikit pandangan saya. Jadi bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Ya, perkara pertama tadi, akhirnya Dusuki membayar kos guaman tetapi hanya 11,000, ada baki 12,000 lagi. Jadi YB Mujahid menggesah Ustaz Dusuki ini yang menfitnah kepada YB Mujahid dapat membayar saman itu segera. Jadi terbaik sahabat semua, kiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan terpapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.